Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sirah merupakan sebahagian daripada sumber hukum dalam memahami agama, bahkan menjadi sebahagian daripada syarat seorang mujtahid yang akan mengistinbat sesebuah hukum. Ini kerana sirah memiliki peranan penting dalam menterjemahkan maksud dan juga tujuan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar merupakan perang pertama yang terjadi di antara kaum muslimin dan juga kaum Quraisy, dan dalam perang ini kaum muslimin memperolehi kemenangan mutlak. Kemenangan pasukan Muhammad di hadapan pasukan besar Quraisy mengundang banyak pertanyaan. Di antaranya adalah mengenai strategi yang diguna pakai oleh junjungan mulia Nabi kita Muhammad dan para sahabat sehingga mereka mampu memenangkan pertempuran tersebut. Sidang penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perang Badar merupakan peperangan pertama yang berlaku dalam Islam dan perang besar bagi junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat selepas daripada peristiwa hijrah. Ia dinamakan perang Badar kerana pertempurannya berlaku di pinggir sebuah telaga yang terletak di antara Makkah dan Madinah yang dimiliki oleh seseorang yang bernama Badar. Perang Badar ini berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah bersamaan 624 Masihi. Tercetusnya perang Badar apabila Rasulullah SAW mempelawa para sahabat untuk menyekat kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam ke Mekah. Misi asal sekatan itu bukan bertujuan peperangan, tetapi Rasulullah tidak ingin membiarkan kerugian harta umat Islam dirampas tanpa sebarang pembelaan. Sebelum daripada peristiwa hijrah, Allah memerintahkan umat Islam untuk bersabar dalam menanggung derita. Setelah peristiwa hijrah, turunnya ayat dibenarkan untuk berperang sebagaimana firman Allah yang bermaksud telah diizinkan, yakni berperang bagi orang-orang yang diperangi, kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha berkuasa menolong mereka itu, iaitu orang-orang yang telah diusir daripada kampung halaman mereka tanpa balasan yang benar, kecuali kerana mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Surah Al-Hajj ayat 39 dan 40. Oleh yang demikian, melihat kepada kezaliman dan hak umat Islam dirampas, maka Rasulullah telah merancang untuk menyerbu kabilah Abu Sufyan daripada Syria untuk mengambil semula hak harta umat Islam. Kafilah perdagangan ini disertai seramai 70 orang dengan barang perdagangan bernilai 50,000 dinar yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan sudah menjangkakan bahawa Rasulullah SAW akan mengawasi kafilah perdagangannya itu dan mungkin akan menyerangnya. Sebelum umat Islam tiba, Abu Sufyan terlebih dahulu menghubungi Abu Jahal di Mekah bagi mendapatkan bantuan ketenteraan. Lantas Abu Jahal dengan segera membawa angkatan tenteranya yang besar seramai 950 sehingga 1,000 orang. Sidang penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, perancangan Rasulullah untuk menyekat kabilah Abu Sufyan telah diketahui oleh kaum musyrikin. Maka pemimpin Makkah terutamanya Abu Jahal berada dalam keadaan tidak tenteram kerana menganggap Rasulullah SAW mengancam kabilah dagang mereka. Abu Jahal telah membuat persiapan awal dengan mengumpulkan tentera di Mekah bersedia untuk menuju ke Madinah. Rasulullah yang berada di Madinah pada ketika itu telah mendapat khabar tentang kemarahan orang-orang kaum musyrikin Mekah ke Madinah. Lantas mereka mendapati tentera Abu Jahal itu menuju ke lembah Badar untuk menunggu ketibaan kabilah Abu Sufyan daripada Syria. Tanpa melengahkan masa lagi, Rasulullah SAW mengumpulkan tentera umat Islam lebih kurang 300 orang untuk bergegas ke lembah Badar tanpa mengetahui berapa bilangan tentera kaum musyrikin pada ketika itu. Setibanya di sebuah telaga, beberapa sahabat bertemu seorang kaum musyrikin dan seorang budak suruhan yang sedang mengambil air. Mereka melarikan diri, tetapi budak suruhan itu berjaya ditangkap untuk disoal siasat.
Rasulullah SAW sama sekali tidak berasa gentar dengan bilangan tentera kaum musyrikin yang jauh lebih ramai berbanding tentera umat Islam. Oleh sebab tujuan kaum musyrikin Mekah untuk memerangkap dan menghapuskan umat Islam, maka peperangan tidak dapat sama sekali untuk dielakkan lagi. Sebelum pertempuran secara besar-besaran berlaku, seramai 6 orang, iaitu 3 daripada kaum musyrikin dan 3 daripada umat Islam telah berlawan di antara satu dengan yang lain. Umat Islam telah diwakili oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ubaidah bin Al-Haris. Manakala kaum musyrikin pula diwakili oleh Al-Walid, Utbali dan juga Syaibah. Setelah itu barulah berlaku pertempuran yang hebat antara kedua-dua kaum ini. Kemudian semakin lama kaum musyrikin Mekah kekurangan kekuatan dan tidak bersemangat lagi untuk meneruskan peperangan, menyebabkan mereka telah berpecah belah dan lari bertempiaran meninggalkan medan peperangan. Akhirnya peperangan meletus dan berakhir dengan kemenangan terhadap umat Islam. Terdapat lebih kurang 70 orang kaum musyrikin terbunuh, termasuk ketua mereka iaitu Abu Jahal, dan lebih kurang 70 orang daripada mereka telah ditawan. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan agar semua yang terbunuh dikebumikan dan umat Islam kembali ke Madinah dengan kemenangan. Sidang penonton dirahmati Allah, pengajaran yang kita boleh ambil daripada peperangan Badar ini adalah yang pertama, sentiasa mengingati Allah. Kerana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, walaupun kita telah menyediakan suatu perancangan yang terbaik, namun jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyerahkan segala urusan kita. Seperti mana firman-Nya yang bermaksud, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, kata Allah, bahwasanya aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi akan segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam keadaan kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186. Pengajaran berikutnya, sentiasa kita bersangka baik dengan Allah. Kita sebagai hamba tidak boleh sama sekali menyalahkan takdir yang berlaku dalam kehidupan kita. Bahkan kita perlu sentiasa bersangka baik dengan ketentuan Allah. Seperti mana sabda junjungan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana bermaksud, ketahuilah bahawa seseorang dari kamu tidak akan menemui maut melainkan dia telah bersangka baik kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Dan sidang penonton, pengajaran yang terakhir, hendaklah kita sentiasa bersatu padu di antara umat Islam. Yang mana hadis Nabi bermaksud orang Islam itu bersaudara, tidak boleh menzalimi dan mengkhianatinya. Sesiapa yang menolong saudaranya, nescaya Allah akan menolongnya. Sesiapa yang menghilangkan kesusahan orang Islam, nescaya Allah akan menghilangkan daripadanya kesusahan pada hari kiamat nanti. Oleh yang demikian, ambillah pengajaran daripada peristiwa peperangan Badar tadi. Semoga mencetuskan kepada kita kebaikan dalam kehidupan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.